CEO ni lah orang yang tengah memandu kereta nak sampai ke destinasi. CFO pula akan membantu CEO untuk sampai kepada destinasi tersebut. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, saya hari ini bersama-sama dengan seorang rakan saya akan berceritakan tentang satu perkongsian yang saya rasa tak pernah saya tanyalah kepada orang lain. By the way, saya Mahir alias Remizer M+. Ini YouTube Mahir Saham adalah YouTube menceritakan tentang pelaburan. Dan untuk kita memudayakan pelaburan kewangan dalam masyarakat, kita perlulah mengetahui tentang banyak benda di sekeliling kita ni. Bagaimana sesuatu organisasi itu berfungsi, apakah mungkin jalan-jalan kerjaya, macam mana kerja masing-masing lah dalam sistem ekonomi yang kompleks ni. Tanpa melengahkan masa, saya ingat saya minta kawan saya ni perkenalkan diri beliau. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Zuri Hazwal, seorang CFO. Saya sekarang ni berada di Cyberjaya. Saya stay dekat Cyberjaya. Sekarang ni saya pun mempunyai beberapa klien yang mengambil servis CFO saya. Tuan Zuri ada kata pasal tentang CFO. Boleh cuba komen apakah sebenarnya itu CFO? Okey, baik. CFO ni sebenarnya ada short form untuk Chief Financial Officer. Bila kita cakap pasal CFO ni, dia bukanlah orang kata sekadar accountant. Sebabnya accountant ni ramai orang salah faham tau. Bila cakap pasal accountant ni dia cakap pasal nak merekod, nak buat account, buat bisnes kena rekod, debit, kredit, buat filing apa semua. Itu semua adalah salah satu proses perakaunan, iaitu bookkeeping. Apa beza bookkeeping dan perakaunan? Perakaunan pula adalah proses kita nak siapkan report, report yang kita panggil financial statement, supaya dengan financial statement ni boleh business owner ataupun investor buat decision making berdasarkan laporan kewangan yang dah ada. Okey, sekarang ni CFO tu apa pula? CFO ni dia punya skop dia lagi luas. Dia bukan sekadar tengok pada perakaunan, tetapi ia involve dalam strategic decision. Strategic decision ni bila cakap apa benda? Kita tengok sebagai contoh dalam organisasi kita ada CEO. Kalau nak mudahkan macam ni lah, CEO ni dialah yang set target ataupun destination sesebuah company tu. Let's say CEO ni lah orang yang tengah memandu kereta nak sampai ke destinasi. CFO pula akan membantu CEO untuk sampai kepada destinasi tersebut. Dia akan cakap pada CEO, CEO, minyak kita tak cukup. CEO, jangan bawa laju-laju, sebab kalau bawa laju-laju nanti minyak kita cepat habis dan kita tak akan sampai ke destinasi. Dan kemudian CFO ni lah boleh advise, CEO, kita nak pergi ke sana, jangan ikut jalan ni, kita ikut jalan simpang sikit, jalan tu ada roadblock. Jadi inilah kata role sebagai CFO yang membantu CEO dan juga membantu dalam strategic marketing, dalam top management dalam sesebuah organisasi tu. Okey, terbaik. Buat tuan-tuan dan puan yang mungkin tak tahu, sebenarnya saya kenal Tuan Zuri ni melalui Facebook sahaja. Waktu tu yang saya ingat lah muka dia letak dekat profile picture dia, muka muda, tak ada janggut macam sekarang ni. Lepas tu nama dia yang sangat saya tak boleh belah, saya tak boleh lupa. Sebab tu saya kenal dia adalah sebab dia letak nama dia Zuri ACCA. Saya memang bukan dalam bidang perakaunan, tetapi apa yang saya tahu, ACCA ni memang satu level yang tak semua orang ambil ataupun decide untuk ambil lah. Dan saya tahu benda tu adalah satu benda yang berkaitan dengan accounting. Mungkin Tuan Zuri boleh cerita tentang ACCA tu? Okey, baik. Jadi alang-alang saya cerita pasal ACCA tu, saya ceritakan jugalah perjalanan kerjaya saya lah sebagai accountant. Macam mana saya jadi accountant dan macam mana boleh lari sikit bidang. Saya bermula, waktu tu saya form 4 tau. Saya ambil kursus LCCI. LCCI, di mana ia adalah satu diploma. Waktu tu saya tak tahu tau. Form 4 kita kan banyak main kan. Sekali saya ditaja oleh atuk saudara saya, seorang seorang korporat, dan beliau taja saya untuk ambil LCCI sebab dia nampak kepentingan perakaunan dalam bisnes dan juga pelaburan. So dalam masa kita tengah form 4, form 5 kan, tengah struggle nak ambil SPM, pagi saya pergi sekolah, petang tu saya kena pergi college. Dan saya ingat lagi, college yang tawarkan tu Segi College dekat Pudu tu, kat Masjid Jamil. Jadi sebelum saya SPM tu, alhamdulillah saya dah dapat saya punya diploma dalam LCCI. Lepas dah dapat diploma, saya ambil SPM. Lepas je habis SPM tu, saya terus ambil satu kursus yang bernama CAT. CAT. Sekarang saya tak pasti CAT ada ke tak. Basically CAT ni adalah kursus permulaan sebelum kita nak ambil ACCA. Selepas habis CAT, saya ambil dalam masa 6 bulan saja. Alhamdulillah, 6 bulan tu boleh lulus 5 paper. Memang shortcut lah. Alhamdulillah, memang saya struggle waktu tu. Dan saya terus ambil ACCA. Dan alhamdulillah, kata belajar, work hard, study smart apa semua.
Saya lulus ACCA pada umur 21 tahun. Okey, alang-alang saya cerita terus apa yang saya buat selepas ACCA tu. Lepas saya habis ACCA tu, saya terus bekerja sebagai juru audit. Bila kita bekerja sebagai juru audit ni, macam-macam jenis klien lah yang saya jumpa, macam-macam jenis financial statement yang saya dah tengok. Basically juru audit ni apa? Dia akan review dan akan check financial statement yang disediakan oleh klien kami, sesuatu syarikat tu, nak tengok sama ada di prepare dengan betul ataupun tidak. Okey, selepas beberapa tahun saya bekerja sebagai juru audit, saya jump kepada investment management company ataupun asset management company. Okey, dekat sinilah saya dapat exposure berkenaan dengan pelaburan dari segi fundamental analysis dan juga technical analysis. Dekat sinilah saya dapat opportunity untuk manage a group of trader untuk buatkan pelaburan dalam Bursa Malaysia. Jadi kat sini jugalah saya attend AGM, ada EGM nak kena attend, belajar macam mana nak screen sesuatu company untuk buat pelaburan. Apa yang saya tak boleh lupa lah, saya berjaya menghasilkan 2 indikator atas nama saya sendirilah. Yang indikator pertama tu adalah ZSI, Zuri Sentiment Indicator, di mana dapat highlight daripada seorang terkemuka daripada Singapura, saya ingat saya tak nak mention nama dekat sini, dan beliau pernah mengajak saya untuk bekerja dengan beliau, sebabnya saya menghasilkan satu indikator ni. Dan indikator kedua saya dah buat ZMI, Zuri Momentum Indicator. Basically macam mana kita nak tahu momentum dalam sesuatu pergerakan saham tu. Ini pun saya berjaya buat, alhamdulillah. Kemudian selepas beberapa tahun saya kerja dalam asset management ni, saya dipanggil oleh rakan saya ataupun senior saya waktu saya kerja kat audit dulu. Dia panggil saya untuk join satu startup company ni. Startup company ni buat apa? Dia buat stock trading app. Stock trading app. Dekat sini pun banyak pengalaman, banyak pengajaran yang saya belajar. Memandangkan startup ni nak buat satu projek yang berkaitan dengan pelaburan, saya join saya punya kawan ni. Basically dia nak buat satu app ni yang boleh ada AI AI yang boleh bagi tahu stok apa nak naik, and then dia jual, naik jual, dan dalam situ ada education berkenaan dengan investment. Jadi saya join. Turn up projek ni tak berjaya. Waktu saya join tu, 1 bulan sebelum nak launching tu, saya join dan saya diberi kata jawatan project manager. Waktu hiring tu lain jawatan. Waktu saya masuk je, tiba-tiba saya dipanggil oleh CEO tersebut dan saya kena lead projek ni. Waktu saya lead projek ni, memang saya nampak dah sebenarnya projek ni sebenarnya belum lagi ready untuk di-launch kan. Tapi apakan daya, sebabkan ada tekanan daripada investor, dia orang nak tengok produk ni launch. Jadi saya terpaksa kata launch projek ni, dan ia is a fail project. It's a fail project, dan dekat sini lah banyak gila saya belajar daripada kegagalan ni. Namun dia tak stop dekat sini. Banyak lagi projek yang kami jalankan. Ada marketplace project, ada kata business marketplace project pun ada juga, di mana kita nak gabungkan beberapa business dekat satu marketplace. Dekat sini lah dia boleh cari auditor dia siapa, company secretary siapa, taxation siapa, legal lawyer siapa. Jadi kita nak buat platform tu. Namun ini pun gagal juga. Gagal juga. Sebab apa gagal? Sebabnya waktu tu banyak yang saya belajar lah. Sebab kita tak jumpa apa yang market nak, apa value yang kita nak beri kepada market. Jadi kat situlah puncanya gagal, dan keputusan terpaksa dibuat secara terburu-buru. Bila satu projek gagal, terus jam ke projek lain. Kita tak buat proper study, kita tak buat proper research. Terus kita shock sendirilah. Memang shock sendiri. Kita ingat kita boleh buat benda power apa semua, kita ingat orang suka, which is totally wrong. Dan the latest project yang diorang buat adalah digital bank. Sekarang ni digital bank, di mana saya ingat lagi kita nak listkan this project, and then listkan digital bank ni dekat Europe, bursa Europe, saya ingat lagi. Jadi ada beberapa faktor lah yang saya terpaksa mengambil langkah untuk tarik diri daripada projek ni. Ada beberapa faktor dengan dia punya, salah satunya syariah punya compliance lah. Sampai syariah ke tidak. Jadi saya terpaksa ambil langkah untuk tarik diri lah. Dekat sini lah sebenarnya saya orang kata approach Tuan Mahir lah. Saya ingat lagi basically waktu tu saya ingat tau, Tuan Mahir dia post dekat Facebook dia cari beberapa pekerja. Dia cari driver. Waktu tu dia tengah expand lah, dengan nak grow, sebab dia ada buka satu lagi branch Mahir Saham dekat Putrajaya.
Saya saja je komen, boleh tak nak join kan? Saya saja je kan. Saya memang simply saja suka-suka. And then tiba-tiba Tuan Mahir ni take it seriously, dia reply saya dan dia contact saya, dia kata nak join tak sebagai finance manager. Saya ingat lagi, finance manager. And then saya pun take up the challenge. Kan, take up the challenge. Jadi dekat situlah saya join Mahir Saham dan saya pun sebenarnya salah seorang staff Mahir Saham. Okey, sebelum saya continue, kita berikan kepada Tuan Mahir dulu untuk komen sedikit sebanyak. Daripada cerita kau lah, antara benda yang ingat mungkin kena take note untuk penonton-penonton, rasanya yang pertama sekali, kalau perasan, sebelum SPM lagi dia dah ambil diploma berkaitan dengan accounting tu kan. Dan benda tu satu benda yang saya ingat benda tu orang biasa tak buat lah. Benda tu saya ingat kalau saya sekolah menengah biasa tak ada ambil apa-apa, tunggulah fokuslah SPM sebab itu je lah exam yang mungkin kita perlukan dalam hidup ke untuk continue kita punya career. Tapi saya juga teringat ada satu masa tu saya nak buat satu cermin mata baru, dekat satu kedai spek ni lah dekat Putrajaya. Yang handle saya tu dia bukan optometrist tapi dia macam pembantu, mungkin intern tengah baru mula bekerja kat situ. Dia kerja kat situ tapi dalam masa yang sama dia juga sebenarnya tengah belajar dan ambil kursus untuk optometri ni. Jadi dia target dia kerja sambil dia timba pengalaman dan dia juga nak ambil qualification untuk dia boleh buka kedai dia sendiri. So saya ingat benda tu satu benda yang kita kena take note juga. Dan yang kedua, yang sponsor Tuan Zuri adalah siapa? Datuk Sedara tadi. Datuk Sedara. Dan ini menunjukkan pentingnya peranan sesetengah individu yang kaya dalam masyarakat kita ni. Kalau mereka ni tak membantu orang lain, terutama yang mungkin saudara mara, kawan kerabat, kawan-kawan terdekat, maka mereka sebenarnya ada peluang untuk bantu. Mereka lebih kenal, mereka boleh take risk dengan menggunakan sebahagian daripada rezeki lebihan yang mereka ada untuk bantu individu di sekeliling mereka untuk mungkin membuka ruang, membuka jalan, membuka peluang lah. Yang mana kemudian mungkin akan bercambah dan membuka lagi peluang-peluang yang lain. Kita tak pernah tahu kat mana kita punya jalan tu lah. Kepada Tuan Zuri tadi, dia dah mula masuk bab berkaitan dengan macam mana dia boleh terjebak dengan Mahir Saham ni. Betul lah macam dia kata tadi, kita buat satu job offer. Kita nak cari waktu tu, kita punya target untuk buka office dekat Cornizion Putrajaya ni adalah untuk kita nak type developer terutamanya. Kita nak buat lagi satu workforce, kita nak type mungkin ada skill-skill ataupun pekerja-pekerja yang kita tak boleh dapat kat Melaka tapi banyak tertumpu dekat bandar besar seperti Kuala Lumpur. Berbalik kepada yang tadi tu, dia dah join Mahir Saham. Jadi cerita tentang Mahir Saham saya akan cerita detail lah dalam video yang seterusnya. Sekarang ni kita nak tanyalah Tuan Zuri, mungkin apa sebenarnya yang dia tengah usahakan sekarang. Mungkin boleh bagi tahulah sikit sebanyak dekat kita punya crowd. Okey, baik. Sekarang ni saya sedang menjalankan servis kewangan iaitu CFO, dan ada kisah yang menarik sebenarnya yang berlaku bagaimana saya boleh berada dekat tempat sekarang ni. Cerita dia bermula macam ni. Lemak macam dalam cerita ni pula Okey, cerita dia bermula macam ni. Nama syarikat saya adalah Ilhami Advisory Services dan dipendekkan singkatan jadi IAS. Okey, kenapa ada nama Ilhami ni? Sebab IAS ni bermula sebab adanya Ilhami. Jadi Ilhami ni apa pula? Ilhami ni sebenarnya adalah satu perniagaan yang dibangunkan bersama oleh tim-tim Mahir Saham yang ada pada waktu tu. Okey, saya percaya nanti Tuan Mahir akan buat satu video khas untuk Mahir Saham. Okey, tim Mahir Saham waktu tu buat satu perniagaan ataupun brand yang bernama Ilhami, di mana Ilhami ni adalah education platform yang mana pada asalnya kita nak jadi macam Udemy. Kita nak buat ada pelbagai kursus yang ada dekat dalam platform ni. Okey, namun bila perjalanan dalam bisnes ni berlalu, kita tengok sebenarnya kita punya market, kita punya target ataupun package yang sesuai untuk kita buat adalah business education. Sebab kita ada orang marketing, kita ada orang finance iaitu saya, kita ada orang HR, kita ada orang IT, kita ada orang videographer dan juga design, creative and design. Jadi, apa yang kita nampak waktu tu, kita boleh adakan kursus-kursus yang boleh membantu usahawan untuk dia manage
and running their business. Okay, jadi jadilah ilhami sumber ilmu perniagaan, jadi ilhamilah. Dan waktu tu memang misi kita lah untuk menyampaikan ilmu bisnes ni pada harga yang sangat berpatutan. Sebab saya ingat saya pernah buat kursus kewangan, memang harga memang tak masuk akal sebab waktu tu saya ingat saya pernah orang kata dispute dengan Tuan Mahir, kenapa dia nak charge harga murah sangat. Tapi Alhamdulillah, sebabkan faktor tu lah saya tengok balik apa sebenarnya niat kita lah. Sewaktu saya mengajar kursus kewangan ni, saya nampak ramai usahawan-usahawan yang dekat luar sana yang tak cakna dengan kewangan perniagaan. Dia nampak akaun ni benda yang remeh-temeh. Bila dah kena call dengan LHTN, waktu tu lah baru kelang kabut, panas buntut nak buat akaun. Bila nak apply loan, waktu lah tegeh-hegeh cari accountant untuk buat. Sebenarnya itu bukanlah faktor utama kenapa kita nak buat akaun. Okay, nak buat akaun ni ataupun financial statement ni, dia punya purpose utama dia, kita nak buat business decision making. Okay, berbalik kepada Ilhami tadi. So basically, saya nampak tau, waktu itu tim Ilhami kita ada provide berbagai-bagai kursus ikut bidang masing-masing. Kita ada marketing, kita ada HR, kita ada finance, and then we discuss, why not kita buat servis juga. Kita ada orang yang mahir dalam marketing, why not kita buat servis marketing. Kita ada orang yang mahir dalam perakaunan, why not kita buat servis perakaunan. Dan juga samalah dengan bidang-bidang yang lain. Namun cabaran dia, kalau nak buat servis perakaunan, dia bukan boleh simply yang kata buka company and then buat servis account macam tu, tak. Sebab perakaunan ni adalah servis yang bounded dengan bylaw MIA. Tadi saya terpaksa ambil lesen MIA, dan salah satu syarat dia, shareholder untuk company tersebut kenalah ada MIA member. Saya pun terpaksa buka a separate company, sebab itulah saya namakan dia Ilhami Advisory Services. Dekat sinilah saya buka servis perakaunan. Saya lah director, saya lah shareholder, saya lah pekerja. Basically membantulah tim-tim Ilhami yang lain. Okay, namun perjalanan Ilhami ni agak sukar lah, agak sukar. Sebabnya kita terpaksa jalankan perniagaan kita dengan kos yang memang dah tinggi waktu tu. Keputusan yang sangat berat harus diambil. Saya pun sebagai finance, head of finance dekat Mahir Saham waktu tu ataupun Ilhami, saya terpaksa orang kata maklumkanlah dekat Tuan Mahir yang kita ada masalah kewangan. Memang keputusan yang berat Tuan Mahir waktu tu nak ambil, amat sukarlah. Namun kita terpaksa buat keputusan berdasarkan fakta, bukan emosi, dan keputusan diambil untuk tutup, untuk bubarkan Ilhami. Okay, dalam masa yang sama saya approach Tuan Mahir, boleh tak kalau saya nak take over, ambil alih Ilhami ni. Dan Tuan Mahir pun dia kata serahkan pada saya, tak ada masalah, ambillah Ilhami. Jadi apa yang saya jalankan sekarang adalah servis kewangan dan juga ada education platform. Dan memang niat saya saya nak membantu usahawan yang dekat luar sana supaya dapat servis kewangan pada harga berpatutan dan dapat knowledge berkenaan kewangan pada harga yang kira berpatutan lah. Even sekarang pun dekat platform Ilhami saya buat subscription plan pada harga RM500 je setahun. Mana lagi nak dapat untuk ke semua area yang ada dalam tu, HR ada, marketing, finance, RM500 je setahun. Okay. Jadi itulah sumbangan saya lah, at least sumbangan saya kepada masyarakat, di mana saya provide benda ni pada harga yang berpatutan lah. Saya tak nak charge mahal, saya tak nak orang cop saya jual radio. Okey, terima kasih Tuan Zuri atas penerangan dan mungkin sedikit sebanyak sejarah yang berlaku, sedikit sebanyak flashback balik lah. Mahir Saham ni kita dah tak nak buat kelas saham berbayar, jadi kita cek jalan mungkin nak tap kelas-kelas yang lain lah. Benda tu akhirnya bagi saya, kisah tu menemui jalan buntu. Mungkin dari bawah pengurusan yang baru, maka dia akan berkembang mekar menjadi sesuatu yang baru. Okey. Jadi saya ingat last lah kita minta nasihat Tuan Zuri terutamanya, mungkin kepada sesiapa yang menonton video YouTube Mahir Saham, dan juga mungkin kepada anak muda yang baru nak meningkat naik, bagaimana agaknya strategi untuk menempuh masa hadapan. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Mahir. Soalan yang baik. Saya bagi dua nasihat lah yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang. Yang pertama, dalam apa-apa bidang pun kita, buat yang terbaik. Kalau anda jadi accountant, buat yang terbaik. Kalau anda invest, jadi pelabur yang terbaik. Kalau trader, jadi trader yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, be prepared. Sebab apa saya cakap be prepared? Bila opportunity datang, you need to grab it. And then bila you grab opportunity tu, you dah prepared. You dah bersedia untuk ambil peluang tersebut, dan itulah yang dinamakan luck. Sebab luck equal to preparation plus opportunity. Jadi itu saja nasihat daripada saya, Tuan Mahir. Okey, dengan itu berakhirlah sesi interview saya dengan Tuan Zuri. InsyaAllah jika tuan-tuan dan puan korang semua yang tengok ni ada sebarang soalan, boleh komen kat ruangan komen.